Okey. Dan titik tok. Oh. Okey. Okey. Kita pun macam ya. Okey, selamat datang ke Tirjanah.my. Okey, saya admin. Admin Farah. Okey. Terima kasih siapa yang join di TikTok. Okey, ada tajuk hari ni. Okey, kami sekarang live di Facebook dan TikTok. Dan apa? Bolehlah di Instagram kami. Boleh follow. Apa username kita orang ialah Tirjanah Mai. Okey, Google je Tirjanah Mai tu rapat ya. Dia tak ada dot. Tirjanah Mai. Di Instagram kami boleh follow. Okey. Okey, di Facebook let me see. Ya. Kita cari komen. Okey, tanpa kita berlengah masa lagi, kita boleh teruskanlah petang ni. Okey, sebelum tu okey, apa kita buka dulu. Kita buka dulu sesi sembang kita. Okey, dengan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Alhamdulillah. Terima kasih siapa yang bersama. Okey, bersama dengan Tirjanah.my pada petang ini. Apa khabar semua? Sihat ke? Okey, pada petang ni di TikTok kita ada topik adalah sambungan lah ni untuk bahagian yang ke-12 kita ada topik. Okey, kalau di Facebook kita ada tunjuklah poster di video. Okey, alhamdulillah kan poster ini adalah kupasan. Topik kita adalah daripada kupasan buku Apa Ertinya Saya Mengenal Islam. Okey, tulisan Fathiyah kan. Okey, ni fokus kepada saya mestilah Islam di sudut akhlak. Okey, pada hari ini kita sambung kepada bahagian yang ke-12, iaitu kita bersikap, bersifat benar dan jujur. Okey, sebelum kita teruskan topik kita pada hari ini, nak share sikit lah. Sabtu ni kita ada seminar. Sebelum aku bernikah, Sabtu ni 1 hari bulan. Okey, kita di TikTok kita Cik Huda 960 beri salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cik Huda. Selamat petang Cik Huda. Okey, sihat ke Cik Huda? Okey, kita ada seminar Sabtu ni. Sebelum aku bernikah. Okey, dia ada 3 speaker yang hebat lah Sabtu ni. Okey, daripada Dr. Siti Marziah. Okay, kita ada Cik Fatin Nabila. Kita ada Dr. Suzana Husni. Okey, Husni lah. Kita banyak lah untuk banyaklah sebab kenapa topik-topik yang menarik lah. Kita ada untuk seminar ni dia free ya. Kita ada definisi cinta sejati. Apakah benarkah ada cinta? Okey, cinta sejati tu wujud ke? Okey, kita ada bagaimana kita nak move on. Okey, kita ada jugalah seminar berkaitan dengan kita nak cari orang. Kita dah jumpa seseorang, adakah dia tu adalah jodoh kita. Okey, sangat menarik lah seminar pada
Sabtu ni. Okay, jangan lupa join. Boleh layari seminar, boleh layari sebelum aku bernikah.com. Itu je, sebelum aku bernikah rapat.com. Okay, boleh Google, boleh untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut. Okay. Okay. Okay, kita berbalik kepada topik kita petang ni, iaitu bagaimana kita perlu sebagai seorang Muslim mestilah bersifat benar dan jujur. Okay, sebelum bersikap ni, bersikap benar ni, apa yang didefinisikan, apa maksud dia? Okay, ialah seperti tidak berdusta. Okay, bersikap benar ni tidak perbuatan yang benar lah, tidak melakukan perkara yang salah. Okay, tiada benar tu, tiada unsur penipuan. Benar itu tidak memutar belik. Okay, dari benar tu dari segi perkataan, perkabaran dan juga perbuatan. Okay, topik ni kita ada bersikap benar dan jujur. Okay, jujur ni kalau dimaksudkan ialah seperti lurus hati, tulus, ikhlas. Okay, sinonim pada jujur adalah suci hati, putih hati, okay, dan boleh dipercayai. Manakala sifat sebaliknya, benar atau jujur ni adalah sifat menipu lah. Okay, menipu ni adalah adalah pintu untuk syaitan. Okay, kita sedia tahu yang syaitan ini kerjanya adalah menipu daya manusia, menghasut manusia untuk melakukan dosa. Okay, banyaklah hasutan untuk jauh dari ajaran Islam yang sebenar. Okay, daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud tanda orang munafik itu 3, iaitu yang pertama, apabila berkata-kata dia akan berdusta. Yang kedua, apabila berjanji dia akan mungkir janji. Dan yang ketiga, apabila diberi kepercayaan dia akan mengkhianati. Ini adalah hadis riwayat Al-Bukhari. Kenapa dalam Islam ni mestilah dalam Islam ni seorang Islam ni mestilah bersikap benar dan jujur. Ini adalah daripada firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, orang yang beriman kan. Yang beriman, attaqullah, maksudnya bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan berkata perkataan yang tepat dan benar dalam segala perkara. Ini surah ayat 70 kan. Kenapa perlunya jujur ni? Kerana Allah telah janji mereka yang bercakap benar dan jujur ni, Allah memberikan petunjuk, taufik untuk melakukan amalan-amalan yang mendatangkan pahala. So bila dia buat satu perbuatan yang baik, berjayalah mendapat pahalanya tu. Yang kedua, akan mengampunkan dosa yang lampau dan juga mengilhamkan kita ni, mereka yang bercakap benar dan jujur ni, untuk bertaubat sekiranya akan melakukan dosa yang akan datang. Di Amir AMC, Assalamualaikum sis. Waalaikumsalam. Pada surah Al-Ahzab ayat 70 tu dia cakap waqulu qawlan sadida, dan katakanlah perkataan yang tepat dan benar. Dan Allah sambung lagi dalam ayat yang 71, surah Al-Ahzab ayat 71, kata wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Maknanya, dan ingatlah, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah berjaya mencapai sebesar-besar kejayaan. Sebesar-besar kejayaan dunia ni adalah bila kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud sesungguhnya sifat benar membawa kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebajikan itu membawa
sesungguhnya sifat benar itu membawa kepada kebajikan dan kebajikan itu membawa kepada syurga. Seseorang yang sentiasa bersifat benar hinggalah dicatat di sisi Allah sebagai seorang yang benar, dan sesungguhnya sifat dusta itu membawa kepada kezaliman, kejahatan, dan kejahatan itu membawa ke neraka. Seorang lelaki yang sentiasa berdusta sehinggalah dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Maknanya jika kita nak buat perkara bersifat benar ni, kita buat sungguh-sungguh sampailah kita satu tahap tu di sisi Allah, tertera yang kita ni seorang yang benar. Begitu juga menipu kan. Menipu juga, seorang yang selalu berdusta ni dibuat-buat boleh lagi bertaubat. Berdusta buat-buat boleh lagi bertaubat. Janganlah sehingga capainya macam di sisi Allah tu sebagai seorang pendusta. Apa hukumnya adalah wajib. Bagaimana kita nak bersikap benar ni? Bersikap benar dalam tutur kata ni, kita tidak berbohong apabila berkata-kata dalam semua keadaan. Kita cuba memelihara diri daripada mengeluarkan lafaz yang mengeluarkan kata-kata yang jelas mendatangkan dosa dan yang mengelirukan. Yang ni contohlah. Contohnya kalau sebagai admin Tijanah ni kan, kami banyaklah menerima report. Kita mendapat laporan daripada calon-calon. Juga kita perlu memantau lah chatting calon-calon di portal. Certain calon ni macam lah mengeluarkan kata-kata atau mengeluarkan lafaz yang jelas mendatangkan dosa ataupun mengelirukan. Double meaning, contohnya kan, double meaning. Dia ajak benda-benda buat maksiat lah, double meaning. Satu lagi, memang kadang ada yang tulus je, macam terus dia cakap kan, jomlah kita dating ke, itu yang dah direct. Kalau yang tak direct, dia akan cuba macam double meaning lah, kata-kata yang macam tak sedap lah. Sebagai dewasa kita faham lah benda tu double meaning kan. Ini adalah satu sifat yang tak benar lah. Kita sebagai seorang Muslim ni perlulah bersikap benar. Bagaimana pula bersikap benar dalam menepati janji? Kalau kita berjanji ni bagaimana? Kalau kita berjanji ni, kita pastikan kita mampu tunaikan. Kita cuba, dan sebagai seorang yang benar ni, yang bersikap benar ni, kita tunaikanlah apa-apa yang telah dijanjikan dan melaksanakan janji tersebut dengan tepat. Tak ada kurang maksudnya. Bagaimanakah bersikap benar dalam niat dan kemahuan? Kalau bersikap ikhlas ni, kita kalau benar ni, kita berniat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berniat untuk membuat kebaikan semata-mata. Begitu jugalah kalau anda semua yang join Tiljannah.my, portal Tiljannah ni, tu niat tu bersikap benar lah dalam join dalam sertai Tiljannah.my. Bagaimana betul lah, benar lah kita kita benar lah, kita jujur, kita ikhlas nak cari pasangan. So kalau bertaruh pun, bertaruh lah baik-baik, jujur. Kata kalau ada juga yang mendustakan status perkahwinan, kata duda, tapi tengah cari cawangan. Tak baiklah begitu kan. Kita ada soalan daripada Amir di TikTok. Sis, maaf bertanya, macam mana ya nak stay positif fikir pasal jodoh, lagi-lagi after putus, time dah nak tunang. Yang ini macam bagi saya lah kan, Amir. Nak stay positif ni, satu, nak stay positif. Kita tahulah kita memang nak carilah soulmate kita kan, nak cari siapa soulmate kita. Tak rasa lonely, kita cari soulmate kita. Itu nak macam mana kita nak stay positif supaya kalau kita bertemu dengan orang lain tu tak adalah setakat pesimistik. Yang kedua, apalagi apabila dah putus tunang, mana yang kedua pula, Encik Amir kita ni mungkinlah perlu tahu cara nak move on. Encik Amir jangan lupa boleh sertai seminar
sebelum aku bernikah, dia ada topik ya, topik bagaimana untuk berdamai dengan masa lalu, move on tu. Okey, boleh join kat situ. Kalau macam seminar yang dahulu tu ada cerita juga pasal move on. Tapi yang saya ingatlah, nak move on ni memang ada banyak cara. Kalau kita Google banyak cara, tapi cara kaedah mana yang senang, senang untuk bagi kita, macam siap orang lain-lain. Okey. Okay, boleh join ya. Ambil saya sebab kita nak fokus kepada topik kita pada ini. Okey, boleh layari. Okay, bagi kita Hairul Hazim cakap macam mana nak join seminar tu. Okey, boleh ke sebelumakubernikah.com. Type je sebelumakubernikah.com. Kat situ boleh tahulah maklumat lanjut bagaimana nak sertai seminar. Okey, kita sambung dari ini ya. Okay, berniat semata-mata, bersikap benar dalam niat dan kemahuan. Kita berniat kepada Allah dan ikhlas. Okey, ikhlas membuat satu tugasan perbuatan yang ikhlas tu macam kita membawa kebaikan lah. Okey, bagaimana bersikap benar dalam tugasan. Okey, bersikap benar ni menolong tanpa mengharapkan balasan. Okay, kecuali pahala lah, kita nak balasan pahala, balasan syurga. Okay, tapi kalau kita kerja ni kalau nak dapat gaji tu macam mana? Okay, itu adalah isu upah. Okay, kalau kita bekerja ni, bersikap benar bagaimana kita buat tugasan yang dilakukan dengan baik, tidak curi tulang. Okay, cukuplah kan upah tu, gaji tu sepadan dengan kerja yang diberikan kan. Kalau kita buat kerja dengan lengkap, kalau lebih pun lebih buat kerja dengan lebih, dengan terbaik lah, kerja lebih lah, prestasi yang maksimum lah. Okay, gaji tu tambah lagi berkat lah. Okay, bagaimana bersikap benar dalam tugasan, bagaimana bersikap benar dalam cita-cita, impian. Okay, kita bertekad lah mencapai apa-apa yang diciptakan. Kita rasa being honest to ourselves. Kita cakap dah contohnya target nak kurangkan berat badan kan. Jangan target terus 20 kilo. Target dulu macam sikit lah. 5 kilo dulu dalam masa sebulan. Kalau sebulan tu kita be jujur lah, benar lah kepada diri kita kan. Saya nak kurangkan 5 kilo dalam bulan ni. So apa yang kita buat? Kita jaga makan kita. Kurangkan minuman manis ke. Kita belajar ilmu-ilmu untuk bagaimana untuk makan dengan sihat. Kita beristiqamah, berdisiplin diri kita untuk makan dengan sihat. Begitulah, janganlah khianat dengan diri kita, sabotaj diri kita kan, kata nak turunkan 5 kilo tapi makan diet tu main hentam je. Kira tak benar lah untuk diri kita sendiri dengan cita-cita kita kan. Dan juga apa perkara yang benar untuk mencapai cita-cita tu, cara untuk mencapai cita-cita itu mestilah tidak melanggar syariat Islam. Amir, sebab sekarang jadi trust issue bila nak kenali orang lain. Tu memang ada isu untuk move on lah. Sekiranya Encik Amir atau Amir kita ni masih lagi belum betul-betul move on. Kalau dah move on tu, dah rasa macam redha tu. Redha tu dah dapat. So bila jumpa dengan orang yang seterusnya, the next person, kita terbuka hatilah. Kita tak adalah pesimistik yang paranoid dengan orang ni akan buat benda begitu. Kita terbuka hati. Kira kalau ada trust issue ni masih belum lagi redha. Boleh join seminar ni. Kita ada speaker yang hebat. Speaker hebat, boleh tanya boleh tanya dalam sesi tersebut. Nak tanya lebih spesifik lah cerita.
okey lah, kita dah tahu cara-cara bagaimana kita nak move on ni. Astagfirullahaladzim. Bagaimana kita nak bersikap benar, okey ya? Bersikap benar bagaimana kita dalam begitu bertutur kata, ya, bagaimana kita dalam benar dalam menepati janji, okey? Kita benar bagaimana kita bersikap benar dalam kita berniat, okey? Berniat dan apa yang kita mahu, kita benar dalam membuat sebarang tugasan, okey? Ataupun kita benar pada diri kita sendiri, kita benar pada cita-cita diri kita. Okey, nak cerita bersikap benar ni, maklumlah manusia kan, dia ada masanya iman dia rendah kan, ada masanya macam terikut hasutan syaitan kan. Okey, bila syaitan. So macam tak dinafikan lah, di portal Tijanah ni memang adalah orang yang yang bersikap tidak benar lah, yang berdusta, yang tidak jujur di portal ni, tapi segelintir. Okey, contoh-contohnya lah, ini sebagai peringatan lah, tak kira lah berada di portal Tijanah ataupun di luar lah, di luar, jumpa kat luar ke, jumpa online kan, jumpa kenalan rakan, kenal rakan ke, tak kisah. Tapi apa-apa pun kita ada rasa sikap berhati-hati kan. Ada yang kita dah famous sekarang ni, selalu peringatan daripada kerajaan tu, ada yang scammer, okay, love scam. Okay, dia tak adalah yang itu satu scammer. Yang kedua ni jenis yang kadang minta pinjam duit, berhutang tapi tak bayar. Okay, ada juga yang minta sikit-sikit je, alamak saya gaji tak masuk lagi lah ni, tak dapat nak call lah, tak ada, boleh tolong top up kan. Memanglah kalau nak halal kan, dah halal lah kan, top up kan minta, lepas tu tak pulang duit kan, top up kan RM30 ke macam RM10 ke, itu ada juga macam tu. Tapi sebagai peringatan lah, kalau sebarang, kalau macam betul-betul tak kenal lagi, baru masih lagi online, tak jumpa depan mata lagi kan, tak kan. Janganlah macam sangat apa sebarang transaksi pemakaian. Okey, begitu juga tidak benar lah berdusta, menipu dalam profil, kata tak pernah berkahwin tapi masih berkahwin kan. Okay, ada juga yang sertai portal Tijanah main suka-suka. Dia ingat ni macam aplikasi dating apps yang lain lah. Okay, main suka-suka. Tapi sebenarnya kalau main borak-borak tak semestinya berdua-duaan secara fizikal. Dalam chatting tu pun berdua-duaan jugalah. Kalau siapa lagi orang ketiga tu, kalau tidak syaitan. So itu adalah satu perkara yang kita perkara maksiat lah. Suka-suka je nak chatting kan. Okay, ada juga macam tu yang kita cakap yang berkata-kata yang double meaning, innuendo, mengajak kepada melakukan perkara maksiat. Ada yang buat nak cakap nak set sekolah, nak ajak dating berdua-dua je, jumpa jomlah datang, jumpalah ni. Tapi bila jumpa dating ni kadang bahaya jugalah. Tak tahulah nak pakai apa, tapi ajak dating tu kita dah pesan dah dekat portal, kalau keluar tu bawalah mahram, bawalah berteman, okey, jangan seorang-seorang, terutamanya perempuan. Okey, jadi harap anda semua, okey, kita dah pun dah dewasa, okey, kita boleh menilai. Okey, kalau jumpa calon yang kurang jujur ni di portal Tijanah, boleh terus report kepada kami, kepada admin. Okey, dan block calon terus. Block terus, jangan layan. Okay, rasa macam trust tu, kepercayaan tu dah tak boleh nak percaya. Ni baru jumpa online, belum hidup lagi sekatil kan, belum tidur sekatil lagi. Ini tak jumpa lagi pun dah menipu. Kalau dah betul-betul kahwin tu, lagi teruk lah. So baik kita block sahaja, tak payah layan. Okey. Okey, namun dia segelintir saja yang kurang lah, yang kurang jujur lah, kurang benar. Okey, masih banyak yang bersikap benar, tapi kadang-kadang ni belum datang waktunya. Maksudnya kita join lama tak jumpa sebab belum masanya. Okey, Allah tak tentukan lagi, tak beri lagi. Okey, kadang-kadang macam dah join ni kan, kalau nak check perlu premium.
Okay, kena bayar lah, bayar sikit untuk premium untuk chatting. Kadang orang tu yang daftar tapi tak premium kan lagi, sebab macam tak terasa lagi lah nak cari betul-betul semua tu kan. Dan juga kadang-kadang macam tu lah, dah daftar tapi masih lagi bersembunyi. Okay, menghilangkan diri. Macam mana nak cari sembunyi tak aktif diri tu? Kesian bakal pasangan tu mencari tapi tak jumpa sebab menyembunyikan diri. Okay, apa hikmahnya kita bersikap benar dan jujur kan? Yang pertama ialah hati tidak runsing, okay? Dan juga tidak sakit lah. Kita telah bagaimana kalau selalu benar ni, kita nak menipu pun tak biasa. Tak biasa, rasa macam salah pun. Okay, maknanya bila mana kita rasa begitu, kita telah membina benteng hati. Okay, kita menghalang dari was-was syaitan. Okay, benteng itu adalah sebagai pelindung hati kita dari lontaran hasutan syaitan. Okay, menjadikan jiwa sentiasa bersih. Okay, macam jugalah bagi saya lah, pengalaman scammer. Rasa macam bila tengok orang-orang share di social media, bagaimana dia share, bagaimana dia scammer, macam menipu balik lah scammer tu kan. Bagi saya tak boleh macam tu, sebab macam tak biasa, tak berapa kental lah. Kalau rasa tak mampu, janganlah buat kan. Okay, yang kedua, apa hikmahnya ialah orang mempercayai kita. Okay, yang ketiga, menjadi contoh teladan kepada orang lain. Okay, Rasulullah SAW adalah contoh teladan yang terbaik. Okay, yang keempat, terpelihara daripada sifat munafik yang dibenci Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, terpeliharalah dari azab Allah di dunia. Okay, kita boleh kita macam adalah sifat-sifat orang munafik lah yang mendustakan kan. Kita boleh belajar dari sirah, daripada Al-Quran, daripada sejarah-sejarah kan, yang terdahulu. Contohnya dalam surah At-Taubah ayat 70 kan, yang bermaksud bukankah telah datang kepada mereka berita orang-orang yang terdahulu daripada mereka, iaitu kaum Nabi Nuh, okay? Dan Ad dan Samud dan kaum Nabi Ibrahim dan penduduk negeri Madian serta negeri-negeri yang telah dibinasakan. Semuanya telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka yang membawa keterangan yang jelas nyata. Lalu mereka mendustakannya dan Tuhan pula membinasakan mereka. Allah tidak sekali-kali menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri sendiri. Okey. Begitu recap baliklah apa hikmahnya kita bersikap benar dan jujur ni. Hati kita rasa tenang, hati kita rasa tenang, dan kita telah membina benteng hati kita daripada hasutan-hasutan syaitan. Orang mempercayai kita boleh menjadi contoh teladan yang baik kepada orang lain, dan terpelihara daripada sifat munafik yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita bersama-sama bersikap benar dan jujur. Kerana kita takut kepada Allah dan tidak takut kepada celaan orang. Kita hidup pada hari ini bukan untuk terus-menerus menambah dosa. Kita semalam, hari ini kita bangun bukan untuk menambah dosa. Sebaliknya, kita untuk meneruskan menambahkan pahala. Hakikatnya kehidupan kita yang sebenar adalah bermula bila kita mati di dunia ni kan. Jangan lupa ya, kita nak peringatan, boleh join seminar Move On kita, seminar sebelum aku bernikah. Sebelum aku bernikah ni, boleh ya Google sekarang, sebelum aku bernikah.com. Kalau di Facebook kita boleh tengok secara live lah, bermakna untuk yang masih lagi single, masih single atau nak keluar daripada kehidupan single lah. Rasa dah bersedia, serius nak keluar single, bersedia, kita ada seminar sebelum aku bernikah. Kita ada
Pensyarah, pensyarah daripada UKM, Dr. Siti Marziah dengan Dr. Suzana Husin, dan kita ada juga pengacara dari Radio Zayan, Cik Fatin Nabila. Sabtu ni sepanjang hari lah. Boleh tengoklah nak daftar bagaimana. Ya, satu hari dalam 3 sesi. 8.30 pagi sehingga 3.45 petang. Kita ada 3 sesi ya. Sesi pertama kita ada tajuk definisi cinta sejati. Yang sesi kedua kita ada berdamai dengan masa lalu dan kita rehat waktu lunch. Yang third, sambung petang tu adalah diakah jodohku. Kalau kita nak tahu lebih sikit lah the glimpse definisi cinta sejati ni, kita perjelaskanlah kepada peserta apa yang dimaksudkan dengan cinta sejati. Memberi ruang kepada peserta untuk mengetahui apakah kaedah untuk menentukan pasangan mereka merupakan cinta sejati, dan juga membuka minda kita supaya kita terbukalah untuk memahami istilah cinta sejati. Topik yang kedua untuk seminar sebelum aku bernikah ni lah berdamai masa lalu. Cik Amir kata dia ada trust issue, macam stay positif. Boleh. Ini sangat penting lah. Kita berdamai masa lalu ni, kita macam mengenal pastilah isu-isu lalu yang masih belum selesai dalam diri. Membantu mengenal pasti kaedah dan langkah-langkah terbaik dalam proses menerima masa lalu positif, mesti positif. Dan topik yang ketiga petang tu adalah diakah jodohku. Kita kenal pasti kaedah yang terbaik untuk memilih pasangan. Kita dedahkan kepada peserta dengan langkah-langkah untuk meyakinkan untuk meyakini calon pasangan kita. Macam kita jumpa calon tu, kita bagaimana kaedah untuk yakinkan ialah dia adalah jodoh kita. Kurangkan rasa ragu-ragu tu, sebab kita dah tahu, kita dah kriteria jodoh tu, bakal pasangan tu macam dah memenuhi kriteria. Kita nak tahu, kita dedahkan kepada peserta seminar tu nanti langkah atau kaedah untuk meyakinkan diri kita. Dan juga kita membina pemikiran optimis lah pada para peserta terhadap calon pasangan. Kita adalah speaker kita lah Cik Fatin Nabila, inilah DJ radio, juruhebah radio Zayan FM. Kita ada Dr. Siti Marziah, inilah pensyarah kanan Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia UKM, bahagian psikologi. Dan juga Dr. Suzana. Dr. Suzana ni banyak kali dah jadi speaker Tijana Rahmai ni. Dia adalah pensyarah kanan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dalam bidang psikologi juga. Mari kita tengok. Kita lalu sesi ni berlangsung secara Zoom. Kita akan adakan live Facebook dengan live TikTok. Kadang tu nak tak ada macam ada kerja ke tapi masih boleh mendengar, boleh juga. Boleh juga dengar. Idea nak kalau join Zoom, boleh type terus lah di bahagian chatting tu untuk soalan yang lebih spesifik lah. Kalau macam boleh juga kongsi lah, ajak kawan-kawan. Sebab kita jalankan live Facebook, Instagram dan TikTok, insyaAllah. Kalau apa-apa update nanti hari tersebut, teknikal akan beritahu lah. Kita punya MC akan beritahu bagaimana apakah update selain nak join Zoom. Sabtu ni belayari sebelum aku bernikah.com. Baiklah, masa amat mencemburui kita telah pun sampai di akhir sesi kita. Sesi topik kita petang inilah. Terima kasih kepada anda yang setia bersama saya dari awal. Yang terlepas boleh lihat rakaman live Tijana di Facebook. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar.
hidup kita ni kena perlu saling berpesan-pesan dan bernasihati. Okey. Islam itu adalah nasihat. Okay, semoga perkongsian kali ini memberi manfaat kepada diri saya sendiri dan anda semua. Segala yang baik datang dari Allah. Saya menyusun 10 jari memohon maaf sekiranya terdapat kekurangan dalam sesi perkongsian kita pada hari ini. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga bertemu lagi dalam sesi live yang akan datang. Be honest and truthful to yourself and others. Okay, stay safe, make good choices dan terima kasih.